Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton agenda Awani Khas yang dirakamkan di sisi suatu persidangan yang begitu penting, iaitu untuk melihat transformasi perundangan, dan ini untuk melihatkan apresiasi negara menuju ke depan dalam melihat kepada aspek yang begitu penting seperti keselamatan, tapi perlu diimbangkan dengan tuntutan yang lebih sekarang ini terhadap hak individu, hak masyarakat, kebebasan dan juga hak asasi. Dalam konteks itu, saya begitu berbesar hati kerana tadi ada pembentangan dan sebagainya, tapi pembentangan pertama itu oleh Peguam Negara, dan Tan Sri ada bersama dengan saya sekarang, Tan Sri Abdul Ghani Pattaya, dan beliau ditemani oleh Datuk Tun Abdul Majid bin Tun Hamzah. Kerana mereka dua, saya seorang, jadi saya nak bermula dengan yang bukan teknikal guaman, tetapi saya nak melihat kepada aspirasi itu. Ya, kita tahu transformasi sudah pun berlaku. Ketika saya masuk universiti tempatan dahulu, AUKU ataupun Akta Universiti dan Kolej Universiti itu bukan macam sekarang. Sekarang sudah ada pindaan dan sebagainya. Tetapi dalam konteks itu juga, saya ingin keluar sedikit dan melihat dengan lebih besar. Mungkin kita tidak hanya harus melihat pada apa yang tertera di depan mata, tapi melihat pada semangat undang-undang yang kita warisi dan yang sedang kita cuba lakukan proses transformasinya sekarang. Kerana yang paling penting, kalau saya letakkan wawasan 2020 itu, Tan Sri tadi ada mengatakan menjelang hujung pembentangan beliau, bahawa jika kita mahu mencapai status negara maju dan dengan pendapatan dan kualiti hidup yang kita mahukan pada tahun 2020, ia mungkin tidak akan berlaku pada pandangan saya jika masyarakat antarabangsa misalnya tidak menghormati dan memandang tinggi pada sistem perundangan yang ada dalam negara. Tapi kita juga perlu orang di dalam negara sendiri yakin dan bangga dengan sistem perundangan yang kita ada. Jadi di era dunia selepas Arab Spring dan sebagainya, Tan Sri, bagaimana Tan Sri melihat imbangan di antara hak individu, hak masyarakat dan hak asasi ini dalam semangatnya dengan undang-undang yang sudah pun kita ada dan dalam proses transformasi yang ingin kita lakukan? Undang-undang yang kita ada ni kebanyakan adalah digubal pada tahun di antara tahun 50-an sampai kepada awal 70-an. Dan kalau kita ingatkan balik, era tu adalah different. Di mana kita ada konfrontasi dengan Indonesia, kita punya communist insurgencies. So there was more, lebih banyak kita bendungkan kepada isu national security. It's always, selalu je adalah berkenaan dengan keselamatan negara, ya. Kerana ekosistem pada masa itu, persekitaran itu mula jadinya memang membentuk sesuai. Ya. Pasal apa, kita banyak kita punya challenges, di mana kita kena kita kena deal with the problem tu pada masa itu. Dan waktu itu pun kita bukanlah semaju seperti kita sekarang, in terms of daripada angkatan tentera ke polis ke dan sebagainya. Dan saya ingat lagi pada waktu 60-an tu kita banyak rely kepada angkatan tentera daripada UK dan sebagainya untuk membantu kita. Now, waktu itu kita punya communication pun, infrastructure semua berbeza, tidak macam sekarang. So now kita sudah ke arah maju, ke era yang completely different, di mana kita boleh berdikari to a large extent in a lot of things economically, bukan sahaja economically in the sense of kita punya expertise dalam berbagai bidang. Jadi inilah ada masanya untuk kita gubal balik undang-undang ni, tengok dari perspektif untuk maju ke hadapan. Because apa yang undang-undang kita ada, bukanlah saya kata tak baik, memang baik pada waktu itu. Dia memulakan kita as a jump start, kita dapat ke depan. Tetapi sekarang ni, it can be a prohibition sebagai memberi kita tekanan, ataupun bukan tekanan, tapi memberi kita satu halangan daripada maju lebih cepat. Bukan tak boleh maju, kita boleh maju, tapi kita nak, yang sekarang kita nak ni, rakyat semua nak maju lebih cepat. Jadi terpaksa kita gubal undang-undang, menyesuaikan undang-undang itu dengan keadaan sekarang. Pada pandangan pejabat Peguam Negara, apa yang paling mendesak yang kita rasa perubahan masyarakat sekarang sudah sebegitu jauh, tetapi undang-undang yang kita ada tidak mengikutinya dengan begitu rapat?
Banyak. Kalau nak kata, satu yang kita mulakan mula-mula ialah security, ya. Undang-undang berkenaan dengan security. Pasal security itu dulu kita pandang daripada domestik. Tetapi sekarang bila kita gubal undang-undang, kita tak tengok dari domestik saja. Kita tengok pandang daripada international. Pasal kita sekarang, kalau kita nak bandingkan as simple as criminal activities, dia done by international. Jadi perkara itu boleh dilakukan di Malaysia daripada luar negara. Katakan fraud cases melalui internet dan sebagainya. Jadi first thing yang kita buat, pertama kali kita buat ialah untuk to address this issue of mutual legal assistance. Jadi di mana kita membuat bantuan sama, minta kita adakan undang-undang supaya kita boleh dapat bantuan daripada legal, in the sense to dapat evidence daripada luar negara bawa pergi negara. So that is the first recognition. Then the second recognition, kita faham juga bahawa orang kita, including properties kita, mungkin dalam keadaan berbahaya di luar negara, dan kita buat juga. Selepas 9/11 memang isu keselamatan itu tinggi, tapi secara ironisnya 9/11 ataupun 9/11 itu juga menyaksikan satu nafas baru bagi perjuangan pelindungan hak asasi manusia. Kita semua tahu tentang Guantanamo, dan kita tahu bagaimana sampai sekarang pun dalam aspek perundangan dan kes-kes perundangan itu masih berlangsung. Malah saksi-saksi dan mangsa yang pernah berada di Guantanamo pun telah datang ke Kuala Lumpur bercakap di persidangan dan sebagainya. Dalam konteks itu, di mana mungkin perubahan luar seperti dalam konteks tadi itu, undang-undang, tapi lebih dari itu, iaitu perubahan masyarakat dan yang ingin meminta perubahan kepada kelebihan untuk bebas itu, semakin juga mendesak. Bagaimana Transri melihatnya? Kerana kita tahu pejabat peguam negara tidak bekerja sendiri. Pejabat peguam negara perlu melihat cerminnya masyarakat dan agensi-agensi lain. Mungkin agensi keselamatan merasakan, ini masih hampir dengan 9/11, kita masih ada sel-sel keganasan di Asia Tenggara contohnya. Tetapi masyarakat yang sudah dihantar oleh negara juga pergi belajar di luar dan melihat kepada kebebasan yang mungkin bagi mereka itu contoh paling tinggi di dunia, juga ingin balik dan merasakan perkara yang sama di Malaysia. Ini yang saya nak katakan, Malaysia pada zaman dulu, zaman saya masih muda, ramai yang tidak berpelajaran tinggi. Sekarang ramai yang pelajaran tinggi. Income pun, pendapatan pun tinggi. Jadi mereka merasa, seperti juga anak-anak saya, dia nak lebih kebebasan. Dan bukan saja kebebasan, sebab mereka sedar bahawa mereka bolehlah dalam, dikatakan dalam keadaan di mana sekarang ni, boleh tahu hak-hak dia dan tahu jaga diri dia dan how to behave with the law. So, jadi kalau kita tengok dulu, kita takut pasal perhimpunan ni, pasal komunis dan sebagainya. Jadi kita ada Section 27, di mana kita kata dalam Police Act tak boleh. Tapi sekarang keadaan tu tak ada. Keadaan ni apa? Orang ni bukan nak buat jadi komunis atau apa di luar. Dia nak beri pandangan dia. Dia nak orang dengar pandangannya. Jadi apabila kita ubah undang-undang ni, kita bagi. Tapi ada restriction dia, iaitu bila kita dapat kebebasan, kita mesti ada responsibility. Seperti hak kita untuk bukanlah hak, sebagai satu kewajipan untuk jaga keselamatan orang lain dan kanak-kanak. Jadi dalam ini, bila kita gubal undang-undang baru perhimpunan, Akta Perhimpunan Aman ni, kita dapati fine example. 2 hari yang lalu, 12 hari bulan, dekat Stadium Merdeka, everybody behave, police pun exemplary punya behavior. The public pun very good behave, apart for a few yang little things that didn't happen, but ini menunjukkan that people can accept these new laws. And these new laws have liberalized them to a large extent. Saya perlu beri rehat yang pertama apabila kembali Sian Datuk Tun Abdul Majid dah tunggu lama. Tapi saya nak melihat juga, kerana kadang-kala apabila dipinda atau diberi lebih kebebasan, yang antara yang paling cepat kecewa adalah orang yang perlu berhadapan dengan orang yang melakukan kesalahan tu, kerana mereka rasa kini mereka ada kurang peralatan untuk melaksanakan peraturan dan sebagainya. Contohnya seperti polis ke ataupun agensi-agensi yang berkaitan, kerana mereka mahukan
lebih kata orang putihnya muscles ataupun kekuatan untuk mengejar mereka yang melakukan kesalahan. Mungkin saya nak minta komen dari Dr. Abdul Majid dan pandangan terhadap transformasi yang dilakukan, bagaimana nak menjamin bahawa keberkesanan kita dalam menguatkuasa undang-undang itu masih utuh walaupun kita melakukan transformasi, itu selepas ini.